Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua pengikut Flash Sukan? Okey, sebelum saya memperkenalkan tetamu yang kita bakal bersama hari ini, saya ingin menjemput anda semua, ingin meminta kepada penonton-penonton dan pengikut kita di Flash Sukan untuk terus berkongsi, share live ini. Teruskan share, teruskan like dan boleh berikan sebarang komen dan pandangan. Okey, saya minta sepanjang live ini diadakan untuk anda terus memberikan support kepada kami dan juga terus share. Okey, jangan lupa. Okey, hari ini tetamu yang akan saya bawakan kepada anda semua memang tidak calang-calang lagi, memang anda sudah ketahui dah siapa pun. Okey, seorang legenda, bekas penyerang Selangor, bekas penyerang skuad kebangsaan. Beliau juga pernah memenangi kasut emas. Okey. Okey, secara slow kita akan pan. Ini dia tetamu yang paling istimewa. Siapa lagi kalau bukan Azman Adnan. Okey bang. Okay. Apa khabar bang? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Yang pertama sekali, jangan lupa sentiasa mengikuti Flash Sukan. Okey? Sentiasa ikut perkembangan. Dan dalam masa sama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Flash Sukan kerana mengundang saya untuk program kali ini kan. Jadi saya rasa berbeza. Selalunya saya di studio. Kebanyakan jemputan saya di studio, kali ini saya di luar bersama dengan penyokong-penyokong. Jadi dia punya tu berbeza. Memang terbaik. Okey, macam itulah kita, seperti yang kita ketahui, Abang Azman Adnan ini merupakan seorang legenda bola sepak negara yang tidak perlu kita ceritakan lagi. Jadi bang, sebelum ini agak sedih sedikit. Dah recover daripada first game? Alhamdulillah kan, walaupun kita tewas dengan Bahrain hari itu, tapi secara merit dia, pasukan kebangsaan kita, pasukan Harimau Melaya, kita nampak perkembangan mereka begitu bagus dari sehari ke sehari. Jadi kecewa, of course, kalau siapa pun kan jadi pemain dia akan kecewa. Tetapi kecewa tu hanya jadi pengajaran di masa akan datang. Dan sekarang mereka perlu fokus untuk game yang paling penting malam ni. Baik. Okey, itu dia. Kecewa sudah tentu kecewa, tetapi apa yang lebih penting adalah kemarahan skuad kebangsaan negara pada hari ini. Okey bang, ingin kita sentuh sedikit sebelum ini abang pernah menjadikan gol ketika Malaysia menewaskan Bangladesh 2-1 di Stadium Shah Alam pada kelayakan Piala Dunia pada tahun 1997. Bagaimana abang melihat gambaran untuk kali ini dengan pemain yang berbeza? Okey, kalau nak bercerita mengenai itu tinggal kenangan memang betul. Pusingan kelayakan Piala Dunia tak silap saya, Malaysia dan Bangladesh, saya menjaringkan gol. Tapi kalau kita balik ke sekarang dengan milenium ni, dengan penyokong yang orang cakap lebih canggih kan, saya rasa sungguh berbeza. Sungguh berbeza jika dibandingkan dulu. Tapi dalam masa sama, sekarang punya penyokong lebih advance Lebih advance. Lebih advance. Penyokong sekarang dia memang kita dapat lihat baru pukul berapa begitu ramai penyokong-penyokong dah hadir. Ini menunjukkan bola sepak ni sebenarnya sukan yang disayangi oleh rakyat Malaysia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, baru pukul berapa sekarang ni? 6.20. Tapi kita boleh lihat semangat pasukan kebangsaan ni, penyokong pasukan kebangsaan sentiasa berada di belakang pemain. Meskipun kalah tempoh hari, tapi mereka tidak pernah segan silu untuk menyokong pasukan negara bang. Betul lah, itu yang kita sebagai peminat nombor 12 ni, pemain nombor 12 lah. Saya sekarang pemain nombor 12 tau. Okey. Respect sangat dengan penyokong-penyokong yang sanggup datang awal. Walaupun hari ni hari kerja Ya, betul. Diorang dari pejabat, diorang datang dari tempat kerja yang mana jauh-jauh pun datang. Semata-mata
untuk menyokong pasukan Harimau Melaya dalam masa sama mendoakan agar pasukan Harimau Melaya berjaya untuk melayakkan diri dan dalam masa sama paling penting malam ni mencipta kemenangan. Okey, kita bercakap tentang skuad kebangsaan ni sekarang abang. Okey. Andai kata jika abang berada di posisi Kim Pan-gon sekarang ini. Okey. Apakah yang abang akan terapkan kepada para pemain abang sebagai jurulatih? Okeylah, jikalah coach kan, jika saya dengan pasukan saya lah pertama, saya tak nak pemain saya dalam tekanan. Yang kedua, enjoy the game. Tiga, ikut arahan. Cuba mencipta seberapa banyak peluang untuk menjaringkan gol. Okay. Dan dengan pemain ke-12, saya rasa pemain-pemain mampu melakukan. Ya. Kalau kita lihat dari peluang yang ada, ingin saya sentuh, kalau macam kita lihat tadi, tentunya saudara Abang Azman, dia menginginkan pemain supaya lebih tenang. Jadi dia tak nak pressure sangat pemain. Itu lebih penting sebenarnya. Kerana kita tahu pemain juga manusia biasa. Mereka perlukan rehat, mereka perlukan dorongan dan semangat daripada penyokong kebangsaan. Mereka juga ada perasaan. Betul. Itu yang paling penting. Okey, bang. Kita lihat dalam perlawanan sebelum ini kita mempunyai banyak peluang sebenarnya yang terhidang, boleh dikatakan terhidang, tetapi masih kita agak buntu sentuhan terakhir itu. Jadi apa komen abang? Okey, sudah barang tentu coach Pan-gon dia dah mengetahui. Jadi mereka dah tentu akan berlatih untuk menajamkan lagi barisan serangan. Jadi saya yakin dengan kendalian coach ni, saya nampak berbeza. Walaupun kita kalah dengan Bahrain, tapi kita nampak berbeza. Mungkin, yalah, ini bola sepak, apa-apa boleh berlaku. Betul. Dan saya selalu tegaskan pemain ke-12 memang saya respect Selalu saya cerita, bukan dalam apa pun, dalam saya punya channel ke apa, saya akan selalu tekankan kerana mereka betul-betul menyayangi pasukan Harimau Melaya. Jadi sudah barang tentu malam ni pasukan Harimau Melaya akan mencipta kemenangan dan seterusnya melayakkan diri Okey. Kita sama-sama doakan. Kita lihat dekat sini, yang paling penting itu adalah semangat pasukan kebangsaan dan macam yang seperti abang sendiri adalah bekas penyerang. Jadi percaturan sebenarnya yang diketengahkan Pan-gon ini sebenarnya memiliki sedikit kriteria yang unik kerana dia menegaskan kepada main untuk menyerang, bermain secara pressing, menekan dan juga bertahan, kompos. Bagaimana abang melihat? Adakah all the way menyerang ini adalah satu cara yang bagus ataupun serang and then kita compact balik di bahagian defend? Apa cara yang abang rasakan terbaik untuk pasukan kebangsaan? Okey, untuk pasukan Harimau Melaya ni memang kita nampak berbeza sejak daripada perlawanan persahabatan. Sekarang kita dapat lihat pemain Harimau Melaya banyak melakukan gerakan-gerakan. Jika dibandingkan dulu, kita banyak bermain di tengah. Ke dapat, ke midfield, ke kanan, ke kiri. Kali ni dorang penetration dorang tu bahaya. Jadi kita nampak memang kali ni kita berbeza, pasukan yang berbeza dan pemain-pemain dah nampak lebih matang ke arahan coach ni. Okey. Nampak dia cara maksudnya tactical Pan-gon dekat sini adalah yang terbaik lah setakat ini kerana ada elemen serangan pantas, itu semua yang kita mahukan di dalam pasukan kebangsaan supaya kita dapat berkembang lebih maju. Suatu ketika dahulu kita pernah berada dalam kelompok atas daripada 100 dalam negara dan kita harapkan Malaysia akan kembali dalam kelompok tersebut. InsyaAllah. Ya. Dan kita dapatlah, orang cakap apa? Dapat lihat sendiri. Walaupun tewas dengan Bahrain,
tetapi penyokong-penyokong tetap setia bersama pasukan Harimau Melaya. Ini disebabkan apa? Permainan kita dah mula meningkat. Yang macam saya kata, bola sepak apa-apa boleh berlaku, mungkin ada kesilapan-kesilapan sedikit. Jadi mereka dah belajar lah. Pemain cepat belajar. Dia boleh belajar begitu cepat. Dan malam ni mereka akan turun habis-habisan dibantu dengan pemain yang ke-12. InsyaAllah pasukan Malaysia akan membuat kejutan. Itu doa daripada saya sebagai peminat. Okey, itu dia. Ingat statement daripada seorang bekas legenda. Pasukan Malaysia akan melakukan kejutan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, sembang santai kita pada hari ini, mungkin kita boleh pan sikit suasana di stadium, suasana di pekarangan stadium pada ketika ini. Kita dapat lihat kita sekarang berada di gerai nasi goreng ayam kunyit, tidak salah saya. Dan di sini kita boleh lihat para penyokong pasukan kebangsaan di mana-mana saja. Dan kalau penyokong-penyokong mahu bergambar dengan Azman Adnan juga tiada masalah. Kita mahukan sokongan anda semua kepada legenda kebangsaan. Dan kalau ada apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada Azman Adnan, dipersilakan. Jangan malu dan jangan segan. Ada apa-apa? Macam mana kau makan dengan Bangla Macam mana satu meja? Oh, friendly. Okey. Itu dia. Kita dapat lihat juga beberapa penyokong Bangladesh yang semakin ramai hadir ke stadium kerana mereka juga ramai di Malaysia. Okey, sekarang ini kita akan bawakan anda, para penyokong ingin bergambar dengan legenda Abang sukan negara. Pemain ke-12 tau, peminat tau. Itu dia. Abang boleh buat begitu apa? Begitu meriah pada ketika ini. Nak nyanyi lah. Alright, okey ya. Boleh ya. InsyaAllah malam ni. Okey bang, kita telah lihat, kita telah kupas banyak tentang bahagian serangan, bahagian defend dan apakah taktikal yang sepatutnya. Jadi adakah abang fikir dari segi posisi penjaga gol, masih wajarkah kita turunkan Farizal Marlias pada hari ini? Kerana kita lihat kesilapan yang dilakukan, yang netizen rata-rata ada yang komen agak silly mistake, ada yang katakan begitu. Mengapakah kita tidak menggunakan beberapa penjaga gol lain seperti Khairul Azhan dan Shihan Azmi yang sebenarnya mempamerkan prestasi yang agak baik juga sebenarnya? Bagaimana komen abang? Okey, memang kita akui kan dia melakukan kesilapan. Tetapi dalam masa sama dia akan belajar. Selepas ni dia akan belajar. Sama ada bola ni dia perlu keluar ke atau dia kena hold ke, mana dia akan, saya cakap, apa yang berlaku lawan Bahrain semua akan jadi pengalaman untuk lebih berdaya saing di masa hadapan. Jadi kalau sebagai coach, dia lebih tahu penjaga gol mana yang dia akan turunkan. Kita boleh cakap turunkan yang ni, turunkan yang ni, tetapi sebagai coach, dia sendiri yang akan menilai dengan barisan-barisan kejuratan. Kejuratan diorang. Okey, faham. Maksudnya di sini apa ni? Anda harus ingat satu perkara ya, kepada semua penyokong pasukan kebangsaan. Tidak kira siapakah yang bermain di atas padang itu, mereka juga adalah manusia biasa. Jadi kesilapan ini adalah sinonim. Manusia melakukan kesilapan, jadi kita tidak perlu meletakkan tekanan yang terlalu tinggi kepada para pemain kerana mereka telah berjuang habis-habisan dan itu adalah yang paling penting pada masa ini. Okey. Jadi kepada pengikut-pengikut kami di Flash Sukan, saya ingin mohon sekali lagi, jika anda ada komen-komen yang anda ingin kemukakan, sila. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Kita sembang santai pada hari ini dan teruskan share live ini. Okey. Saya amat berterima kasih kepada anda semua kerana sebelum ini anda terus memberi sokongan kepada Flash Sukan, tidak kira di mana anda berada.
terbaik. Itulah yang amat penting. Kita mahukan ini kan bang, sokongan daripada semua rakyat Malaysia kan. Betul, apa yang saya nampak memang penyokong-penyokong berbeza lah. Berbeza. Memang diorang ni betul-betul ekor harimau Melaya. Senang cakap lah. Ya, betul. Apa berlaku sekalipun, macam lawan Bahrain hari tu, walaupun tewas, mereka stay. Diorang tak keluar awal. Dia tetap menyokong pemain-pemain. Ini satu petanda yang baik untuk pasukan Malaysia. Kerana apa? Jika ada penonton, secara tidak langsung semangat kita tu automatik akan naik. Betul. Mungkin kita turun tanpa penonton, mungkin kita dalam 80%. Tiba-tiba bila penonton ramai, dia akan naik jadi 100%. Jadi kita jangan sekali-kali mempertikaikan peminat-peminat kita. Mereka sentiasa menyokong habis-habisan. Termasuk saya. Saya pun hilang suara tau. Okey, bang. Saya pun hilang suara. Saya tak suka duduk dekat VIP ke apa. Saya suka duduk kat atas. Sebab saya nak menyanyi. Zaman saya dulu tak dapat. Pasal sekarang saya nak menyanyi. Okey, itu dia. Semangat daripada seorang legenda bola sepak negara. Baik. Boleh kalau ada komen boleh tolong baca dekat situ. Okey, setakat ni belum ada lagi. Baik bang, kita melihat kepada sejarah lah. Sekarang kita bercerita tentang sejarah penantian bola sepak kebangsaan. Jadi abang fikir sekarang ini, adakah penantian selama 43 tahun kita akan berakhir pada hari ini dan akan menjadi malam yang bersejarah pada hari ini? Komen abang. InsyaAllah, amin. Dan saya sendiri sebagai peminat yakin pasukan Harimau Melaya mampu melakukan pada malam ni. Jadi kita tunggu dan lihat. Kepada peminat-peminat yang sebelum perlawanan jangan komen banyak-banyak. Turun stadium. Tengok sendiri bagaimana peningkatan pemain-pemain Harimau Melaya. Dan sungguh berbeza. Macam lawan Bahrain. Kalah. Tapi kita tahu, bila duduk mana-mana borak kedai mamak ke apa, diorang akan cakap silly mistake. Biasa sebagai manusia, mesti ada kesilapan. Sedangkan rumah tangga pun, sedangkan lidah lagi tergigit. Dengan girlfriend tak tahu lah, kan? Okey, rakan-rakan dan pengikut kita semua, saya rasa buat masa ini perkongsian itu sungguh padat. Meskipun hanya beberapa minit, tetapi kita telah dapat berkongsi suatu perkongsian yang amat menarik kerana ini adalah bekas legenda negara. Siapa yang tidak kenal dengan Azman Adenah? Baik, untuk itu sekian saja buat masa ini live kita pada hari ini. Teruskan share, teruskan like dan berikan komen-komen yang membina. Jangan berikan komen yang agak tidak baik atau sebagainya. Berikan komen-komen yang positif. Betul. Yang akan membantu. Saya setuju. Setuju. Okey. Kita kena menyokong pasukan Harimau Melaya dengan komen-komen yang positif. Jangan suka-suka nak bantai, jangan sikit-sikit nak bantai, kan, cakap orang lah apalah, jangan. Mereka dah berjuang hingga titisan air peluh yang terakhir tau. Jadi kita kena appreciate. Cakap senang. Cakap semua orang boleh cakap. Kalau bercakap sampai besok pun tak habis. Jadi saya harap penyokong-penyokong dan kepada apa yang bagi komen ni, berilah dia positif. Real positif untuk kebaikan pasukan Harimau Melaya. Menang atau kalah itu adalah adat pertandingan. Teruskan sokongan anda sebagai pemain ke-12 untuk berada di belakang pasukan kebangsaan. Dengan itu, saya akhiri Pantas, Versatile, Hangat. Faizal Bazari, Flash Suka. Okey.